Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Insyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca hari ini dari surah Al-Mutaffifin. Kita baca hari ini dari surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 dalam juzuk yang ke-30, muka surat 587. 587. InsyaAllah kita akan baca bermula dari ayat yang pertama sampailah kepada ayat 17 insyaAllah. Sampai ke ayat 17 ataupun ayat 21 lah, ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita baca ini surah Al-Mutaffifin. Masa kita pun dah ni subuh pun lewat, jadi nak berhenti 7.30 tu dia jadi cepat. Tapi tak apalah, kita stay berhenti 7.30 juga insya-Allah. Mutaffifin ni maksud dia orang yang curang. Orang yang curang, orang yang menipu atau yang tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala kata, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam timbangannya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta dipenuhi sukatan itu. Makna tak ada orang lain timbang untuk dia, dia suruh timbang betul-betul. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangkan. Jadi ni orang ni curang, tidak jujur. Tain dia nimbang, tain orang timbang untuk dia, dia kata timbang biar cukup tu, dia pun tengok cukup, baru dia ambil. Tain dia timbang untuk orang, dia tengok je orang tu duduk kalih ke lain tak perasan, dia pun timbang tak betul. Jadi orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala kata wailul lil mutaffifin.
celakalah mereka ini. Disebut dalam riwayat Al-Imamun Nasa'i dan juga Ibnu Majah dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, waktu Nabi mula-mula sampai ke Madinah dulu, pasar di Madinah ni ramai orang yang tidak jujur, terutamanya orang-orang Yahudi ya. Lalu turun ayat ni mencela orang yang tidak jujur ini. Akhirnya mereka memperelokkan timbangan. Dan Nabi SAW juga waktu di Madinah tu, dia galakkan orang Islam berjual beli sesama orang Islam. Nabi buat pasar lain khas untuk orang Madinah. Pasar orang Madinah lain daripada pasar Yahudi, lain daripada pasar Yahudi. Akhir sekali bila keluar turun ayat ni, maka orang Madinah pun memperelokkan timbangan. Baik, jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mencela dan memberi ancaman kepada orang yang tidak jujur dalam timbangan. Tidak jujur dalam timbangan ni, apakah dia berlaku dalam timbangan kilo sahaja atau dia berlaku dalam semua bentuk ukuran? Maknanya tidak jujur dalam timbangan kilo, hal ni kita tahu. Sepatutnya dia timbang 1 kilo, dia timbang 1 kilo kurang sebunga. Kena 10 orang, dia dapat free 1 kilo. Nah, boleh jadi juga dia kurangkan sukatan. Ada orang niaga air, susu, dia campur air dalam susu dia untuk banyakkan susu. Dia kata ni susu segar, susu pekat, susu lah. Lalu dia campur air dalam susu untuk nampak susu tu banyak. Tapi kalau kita jual kopi bubur susu, itu ikut kita lah. Orang tahu dah yang tu bukan jual susu asli, ni jual susu hak dah proses. Orang tahu dah. Dia nak sukatan banyak mana ke apa semua sekali, ni dia jual, ni banyak ni. Okey, orang tahu. Ni dia kata susu asli, tiba-tiba dia letak air dalam susu tu nak suruh jadi banyak. Dia tersebut saja, wa idza kaluhum aw wazanuhum, bila dia kira cupak. Sebagai contoh cupak. Cupak ni dia letak barang dalam cupak tu sehingga bila dia kau barang nampak macam satu cupak, tapi sebenarnya cupak dia tu dah ada dah, hak tak jatuh, hak dalam tu dia letak apa, sehingga akhir sekali dia kau tak cukup sukatan yang sebenar. Boleh jadi juga dalam aspek yang sekarang ni, orang yang curi ukuran. Kalau dia buat bangunan, sepatutnya besi besar ni, dia masuk besi kecil. Patut besi besar, dia masuk besi kecil. Dalam spek lah ni gini, hak dipersetujui bubur besi besar. Bila dia buat, dia bubur besi kecil. Tipu kan tak tipu? Tipu. Dan dia boleh berlaku dalam semua aspek jual beli. Ni Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang curang ni, iaitulah orang yang tidak jujur dalam jual beli. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan perkara ni, orang kita ni ramailah lah ni pakat nak jadi juru jual, pakat nak buka bisnes. Bagus lah, bagus. Tapi matlamat kita nak jual beli ni, kita kena tengok tujuan apa kita berniaga. Kalau orang berniaga tujuan dia nak kaya, maka dia boleh kaya ya. Tu pun belum tentu dia boleh lah kekayaan ni. Dalam Islam, orang Islam bila berniaga, dia ada matlamat lain selain daripada kekayaan dan keuntungan. Apa dia? Dia nak jadi peniaga yang jujur. Orang kalau berniaga nak kaya, bila dah dapat kekayaan, dia dah rasa puas dah. Dia achieve dah apa yang dia nak. Lalu dia kata, aku nak apa lagi, aku dah kaya dah.
Orang Islam bila berniaga, matlamat dia bukan kekayaan nombor satu sekali. Nombor satu sekali dia berniaga ni untuk mencari rezeki yang halal. Untung rugi itu lumrah. Banyak mana Allah bagi, banyak mana untung dapat, Allah Ta'ala tentukan tu rezeki daripada Allah. Kita ikhtiar, lagi banyak nak untung, lagi banyak kita. Tapi pertama dia nak cari rezeki yang halal. Yang kedua, bila nak cari rezeki yang halal, dia nak berniaga dengan jujur. Sebab Nabi SAW kata, At-tajiru sadiq ma'as safaratil kiramil bararah. Peniaga yang jujur bersama dengan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Maknanya tujuan dia nak berniaga ni untuk jadi orang yang jujur. Untuk nak jadi orang yang jujur. Untung banyak sikit itu rezeki Allah Ta'ala. Tapi di saat dia berniaga, dia mengharapkan pekerjaan dia tu mendapat pahala di sisi Allah. Aku berniaga ni, kalau aku jual air, aku nak bubuh air hok sedap sekali. Aku nak buat ni, kalau nak jual hok makan ni cukup rasa. Hok ni sedap pasal apa? Peniaga yang jujur ni bersama dengan para malaikat. Dia nak yang tu lebih utama daripada keuntungan. Kalau dia tipu sebunga, dua bunga, tak kaya. Tak, kejujuran tu, harga sebuah kejujuran yang dia jual dengan nilai yang sangat murah itu tak berbaloi. Dia jual kejujuran dia dengan satu bunga. Sebab satu bunga tu dia tak boleh bersama dengan para malaikat. Sebab satu bunga tu dia termasuk daripada kalangan orang yang celaka di hari akhirat. Sebab satu istilah satu bunga lah dah. Sebab satu, Allahu Akbar. Padahal kalau dia tahan sikit, tak apalah aku. Alah kelebih tak apa bagi ke orang. Setengah-setengah orang tu kan, dia perlu timbang, dia pun tengok orang. Ambil lebih sikit tak apa. Dia pun bubuh sikit, bagi. Orang ni orang yang jujur. Dalam agama, orang ni bersama dengan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang Islam bila berniaga, berlakulah jujur. Berlakulah jujur. Bukan berniaga nak kaya semata-mata. Kita berniaga untuk mencari redha Allah melalui perniagaan. Mungkin kita berniaga kerana dia fardu kifayah. Tak ada orang Islam lain yang buat, kita nak buat. Maka kita berniaga untuk menjadikan dia fardu kifayah. Bila kita buat fardu kifayah, kita mengharapkan rahmat dan pahala dari Allah. Lalu kita mengharapkan rezeki yang halal dari Allah. Lalu kita mengharapkan menjadi peniaga yang jujur kerana bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau inilah matlamat dia berniaga, dia tak pernah rasa puas. Pasal apa? Sebab setiap kali dia timbang, dia mengharapkan bukan keuntungan tu, dia mengharapkan pahala daripada kejujuran dia. Orang mari beli, dia bubuh, alhamdulillah. Dia bubuh air. Nak kadang-kadang orang ni jual air batu yang banyak kita beli. Minum sikit habis dah. Dia bubuh sungguh. Air batu dia bubuh sikit, air dia bubuh banyak. Pasal apa? Dia nak suruh minum biar puas hati. Lepas tu dia kata, okey ni air dia. Kalau dia masak nasi pun sedap molek. Karipak dia pun inti baik. Nah ni karipak apa oksigen orang panggil, inti oksigen. Beli tu kembung molek, balik tengok kosong. Tujuan apa nak berniaga? Padahal di saat kita bubuh inti tu, kita kata aku nak jual sebuah kejujuran dan aku nak dapat pahala dari kejujuran ni. Kita jual. Untung mungkin tak seberapa, tapi jujur tu mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini cara orang Islam berniaga.
Orang Islam niaga, dia punya nilai sebenar ialah nilai kejujuran. Yang ni tidak dimiliki oleh orang lain selain daripada orang Islam. Kerana waktu dia berlaku jujur, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah malangnya seandainya berlaku sebaliknya. Orang yang bukan Islam berlaku jujur kerana kemanusiaan, orang Islam pula berlaku seleweng kerana nak mendapat keuntungan. Kita pun rasa sedih lah kalau lagu tu. Kadang-kadang kita ni banyak kita beli daripada orang Melayu, orang Muslim untuk tolong sesama Muslim. Khabar-khabar kena lipat. Orang Muslim hak lipat orang Islam banyak. Jangan. Berniagalah untuk mendapat pahala. Kita berniaga sebelum daripada kita dapat duit tu. Kalau orang Islam dia jujur, sebelum orang bayar duit ke dia, orang kata, bang, nak rambutan sekilo. Kita pun bubuh timbang kilo, cukup timbangan. Kita bubuh cukup tu, belum lagi orang tu bayar duit, pahala kejujuran tu dah ada dah. Apabila kita diuji kejujuran, kita diuji kejujuran kita bila? Masa tu lah. Orang bekerja diuji kejujuran dia bila? Waktu dia bekerja, time dia bekerja, diuji juga kejujuran dia. Belum dia punch card keluar tu, kalau dia datang awal, dia masuk balik lewat, balik cukup time, sebelum dapat ada gaji ujung bulan tu, dia dah dapat dah pahala kejujuran dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Payah rupanya, memang payah. Nilai kejujuran ni memang payah nak dapat. Semoga Allah Taala mengampunkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Tapi ingatlah bahawa orang yang buat kerana Allah, dia akan mendapat pahala sebelum daripada hak manusia bagi kat dia. Nampak? Waktu kita bubuh besi itu cukup spek. Orang tak bayar lagi duit, tapi hak kita cucuk tu, kejujuran kita tu, Allah Ta'ala dah beri pahala tu. Dan kiaskanlah pada semua benda. Kalau orang Islam betul-betul ikut spek Al-Quran ni, orang suka berniaga dengan orang Islam. Yahudi pun mati pasar dia. Bila Nabi SAW buka pasar Madinah, kelak kabut Yahudi. Yahudi ni dia berniaga, orang panggil bahasa apa kan? Cekik darah tu. Air pun dijual, air. Kan kita tahu Bi'r Uthman, cerita Sayyidina Uthman wakafkan telaga. Yahudi beli, Yahudi jual air. Orang Madinah tak ada air, sampai-sampai tak ada air. Nabi SAW tanya siapa dia boleh beli tu. Uthman pergi. Uthman tawar kepada Yahudi nak beli. Yahudi kata tak boleh. Pujuk, dapatlah. Inilah aku beli separuh. Satu hari untuk kamu, satu hari untuk aku. Kita gilih hari. Dia kata setuju. Ni kena ada taktikal juga nak close deal ni. Nak pandai juga. Ada seni dia. Bila dapat close deal, satu hari Yahudi, satu hari Uthman, deal jadi. Faham? Bila jadi dia, Uthman kata, siapa datang ambil hari aku bagi free. Yahudi selama ni dia jual, orang tak mari beli hari dia. Hari Uthman penuh orang mari ambil telaga, bukan habis air. Esok tak ada orang mari beli. Yahudi pun duk tunggu nak jual. Lusa mari pula ramai, ambil. Hari seterusnya tak ada orang. Yahudi kata, merugi aku berniaga gini. Akhir sekali dia pun bagi tahu Uthman, aku jual semualah telaga ni kat kamu. Akhirnya Sayyidina Uthman pun beli dan dia wakafkan untuk orang Islam. Ini peniaga dalam Islam. Waktu Sayyidina Uthman bin Affan, orang kemarau, musim kemarau di Madinah, tak cukup makanan di Madinah. Sayyidina Uthman ni peniaga yang berjaya.
Dia mari barang dagangan daripada Syam tu, waktu turun ke Madinah. Beribu kilometer ni. Bawa dengan unta, bawa masuk sampai di Madinah. Semua tok-tok peraih dah datang jumpa Osman. Osman, aku nak beli barang. Masa ni lah unta nak menego ni, pasal barang tak ada. Sayyidina Osman kata, kamu boleh bayar berapa? Dia kata, aku bayar sekali ganda. Dia kata, kau bayar 2 kali ganda. Sayyidina Osman kata, tak boleh. Pasal ada dah nak bayar 10 kali ganda. Siapa pula nak bayar 10 kali ganda? Mana kami mampu? Nah, kalau gula RM3 tiba-tiba nak jadi RM30, siapa dia nak bayar? Kalau minyak tu RM20 tiba-tiba nak jadi RM100, siapa dia nak bayar? Ataupun RM200, siapa dia nak bayar? Sayyidina Osman kata, ada dah nak beli 10 kali ganda. Peniaga kata, siapa? Allah Ta'ala. Jadi kata, bila Allah Ta'ala, aku infakkan semua ni untuk penduduk Madinah yang sedang kelaparan. Ini peniaga dalam Islam. Orang yang hebat berniaga dalam Islam. Nilai kejujuran tu yang paling besar. Untung rugi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Rezeki ni beza-beza. Boleh jadi ada yang orang dia untung berjuta-juta, tapi di sisi Allah, orang yang ada jual karipat tepi jalan tu lebih banyak pahala. Sebab apa? Nilai kejujuran dia lebih daripada nilai hak juta-juta. Boleh jadi. Sebab tu orang Islam berniaga ni, dia berniagalah kerana Allah. Kalau ada cita-cita nak jadi peniaga, berniagalah. Pasal apa? Itu antara jalan untuk berada di sisi Allah, berdekat dengan Allah, bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang taat. Dia kata, saya nak jual air Ustaz. Jual dah, tak ada masalah. Jujur. Pasal apa? Di saat itu kita nak mempraktikkan kejujuran. Kalau kita duk menganggur, untung pun tak ada, nilai kejujuran pun tak ada, duk saja. Betul tak? Pahala pun tak ada, duit pun tak ada. Pacok kemah tepi jalan tu, jual air. Untung sikit pun tak apa. Pasal apa? Saya bukan nak untung pun, saya nak jujur. Orang nak satu, okey, bubur betul-betul ambil. Jual apa lagi? Jual sikit-sikit pun tak apa. Pasal apa? Di situ ada nilai ibadat yang kita dapat. Jadi berniagalah kerana Allah. Allah Ta'ala kata, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam timbangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata lagi, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Dan tidakkah mereka menyangka bahawa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan? Hak tipu-tipu ni, nak tipu-tipu ni, dia tak rasa ke dia akan bangkit semula akhirat nanti? Hak tipu tak satu bunga, 2 bunga tu satu. Hak tipu juta-juta, bilion-bilion ni lah ke mana? Dia tak rasa. Dia kata dia tak. Kalau contohnya, orang panggil kontrak. Kontraktor ni kadang-kadang hak dia buat tu bukan dia nak kurangkan spek dia. Cuma bajet hak turun kat dia tu dah tak ada dah nak buat full spek ni. Betul? Bajet 100 juta. Projek nilai 100 juta. Bila siapa kerja buat mungkin tinggal berapa juta? 40 juta contohnya lah. 50 juta. Dia nak buat spek hak cukup tu tak ada. Pasal apa? Pasal orang ambil datang. Kira lagu mana tu? Itu dari bab ni kadang-kadang Allah luas. Curang ni dia punya ni luas. Kalau kita faham berniaga kerana Allah, kita akan buat kerana Allah. Jadi kalau orang nak ambil untung pun, nak bagi ke subkon pun, biar subkon tu boleh buat ikut spek dia. Jangan sampai dia bagi ke subkon dia, subkon tak mampu nak buat ikut spek. Pasal apa? Dia akan terlibat dalam perkara kecurangan tersebut.
Habis kalau dia bagi cukup, sakon tu buat tak cukup, tu tanggung sendirilah. Banyaklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kau ni kita harap Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, kerana sesungguhnya telah berlaku bala yang sangat besar yang menimpa kaum Madian, kaum Nabi Syuaib. Mereka ni dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla kerana dosa mereka menipu timbangan. Dosa mereka menipu timbangan. Sebab tu saya sering kaya dalam kuliah, kita ni orang Islam akhir zaman ni untung sebab Allah Ta'ala ni sayang kat kita, dan Allah rahmat kat kita ni lebih daripada umat-umat terdahulu. Sayang tu macam mana? Kalau nak ikut dosa yang Allah binasakan umat terdahulu, semua ada di kalangan di umat ni. Kaum Nabi Syuaib tipu timbangan. Sebab tipu timbangan, hancur satu kaum. Kaum Nabi Lut berlaku homoseksual. Sebab homoseksual, hancur satu kaum. Kaum Fir'aun sembah Fir'aun sebagai Tuhan. Hancur semua Fir'aun dan pada tentera dia. Mana lagi? Kaum Ad, kaum Thamud, semuanya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dosa-dosa, yang mana dosa-dosa kaum tersebut ada pada umat ni. Ada umat ni homoseksual. Bukan setakat homoseksual, siap operation lagi tukar jantina. Siap tukar lagi, lelaki jadi wanita, wanita jadi lelaki, kahwin, suami dia mengandung. Bangga pula isteri mengandungkan suami. No, isteri itu asalnya jantan, suami itu asalnya betina. Istilah betina lah kita bagi. Suami mengandung, isteri pun duduk belakang suami, peluk suami dia hak mengandung. Dosa tu kalau dulu dah hancur binasa tu. Tapi Allah Ta'ala menangguhkan bagi umat ni untuk memberi peluang kepada orang-orang yang beriman yang masih ada dalam umat ni, agar mereka tidak dibinasakan oleh Allah dan mereka masih boleh menambah pahala-pahala mereka. Sebab kalau bala tu turun, habis tak tinggal, pas kita berkena juga. Allahul Musta'an. Jadi tepatkanlah timbangan daripada peniaga jalanan sampailah kepada kontraktor-kontraktor besar. Maka jagalah sukatan dan juga timbangan. Dan takutlah kepada hari akhirat. Allah Ta'ala kata, liyaumin azim, mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana mereka akan bangkit dia menghadap Tuhan empunya sekalian alam, Tuhan yang alam semesta. Dan pada hari bangkit tu bukan hari biasa-biasalah. Disebut dalam riwayat Imam Malik, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi. Hari bangkit menghadap Tuhan sehingga ada orang yang tenggelam dalam peluhnya sampai ke separuh telinganya. Peluh dia tu duduk sampai separuh telinga. Dan bangkit menghadap Allah dalam keadaan bertelanjang, berkaki ayam, tidak berkhitan. Sana semua harta-harta dia yang dulu dia dapat secara tipu tu, dia akan tinggalkan di dunia, dan dia bangkit di alam akhirat dengan tak ada dah sehelai sepinggang. Istilah sehelai sepinggang pun tak mungkin. Dalam keadaan bertelanjang, tak bawa apa pun.
Tak bawa apa pun daripada harta dunia. Dan kita juga tahu bahawa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hari dibangkitkan manusia menghadap Tuhan sekalian alam ini, matahari berada dekat di atas kepala mereka. Okey. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam tafsir ini, mereka berdiri sahaja menunggu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak cakap, tak kata apa pada hari akhirat tu. Tunggu je. Dalam keadaan peluh, merecik-merecik tu, sama ada orang baik ke orang jahat, semua sekali kena tunggu. Kata di Ibnu Mas'ud, mereka menunggu selama 40 tahun. Berkata Ibnu Umar, mereka tunggu 100 tahun. Tunggu peluh ni merecik tu keluar. Tak bicara lagi, baru tunggu baru. Ni di padang mahsyar ni lama tuan-tuan. Jadi tak padan untuk seorang tu dengan nilai satu bunga, dengan nilai satu hun kita panggil. Satu hun dengan nilai, orang panggil satu gapo lagi lah, satu sudu ke, kejujuran yang kita bayar atau kita korbankan untuk kita bangkit di hari akhirat nanti mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak tahulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Lalu kita selidik, kita pun boleh jadi ada benda yang kita tak cukup kita, hak orang yang kita tak tunaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Lah ni kita rasa selamat. Bila kita buka kitab catatan amalan kita, boleh jadi ada. Boleh jadi ada kecurangan yang kita tak sedar. Curang dengan harta, curang pada timbangan, curang pada masa, curang pada hak, curang pada semua benda kita tak tahu. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu kalau kita rasa ada kekurangan, banyakkanlah berinfak. Banyak infak, banyak. Ada duit tu bagi. Kurang-kurang kalau nanti Allah Ta'ala ni tengok kita terkurang bab ni, ada pahala, ada lebih kita boleh top up. Seakan-akan macam kita kata orang hak sembahyang fardu dia tak sempurna, maka ditampung dengan solat sunat. Jadi kalau ada berlaku kecurangan harta, ada infak kita pada harta, jadi mudah-mudahan dia boleh menutup kekurangan tersebut. Tapi kecurangan ni kalau kita tahu dengan siapa yang kita buat curang tu, kita pergi minta maaf dengan dia. Pasal taubat dengan manusia ni, dosa dengan manusia ni tak lepas, sehingga kita minta maaf dengan manusia tersebut. Niagalah dengan jujur, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat tu dulu pada ayat yang ke-6. Kita akan sambung ayat ke-7 muka surat baru tu. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Esok hari insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.